Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar peserta SLPM, asatizah, alumni kita yang alumni daripada kelas SPM lah ya. Tahniahlah kita semua dan insya-Allah dan kita dapat terus kelas meneruskan pengajian kita dalam sijil lanjutan. Sekali lagi kita bertemu dalam kuliah kita pada minggu ini, minggu yang pertama dalam bulan Februari, bulan 2, di mana bulan lepas kita ada 3 minggu yang ganjil hari Sabtu sampai minggu kelima. Jadi hari Sabtu ada 5 minggu. So minggu pertama, minggu ketiga dan minggu kelima. Untuk kelas subjek-subjek pada minggu ganjil termasuklah subjek akidah dan tayarat. Jadi kenapa pula minggu pertama ni masih sama dengan minggu yang kelima. Jadi kita apa pun kita ikut takwim takwim kita dah susun semua. Subjek minggu pertama dan minggu ganjil dan minggu genap ni sama aja. Jumlah credit hoursnya sama bila kita kira secara keseluruhan nanti Apa pun kita ikutlah takwim yang telah disusun oleh penganjur iaitu Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak, untuk program pengajian masjid ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita meneruskan kelas kita, kelas akidah dan tayarat dengan kitab pengajian kitab diskusi akidah, isu akidah dan pemikiran semasa di Malaysia. Kitab JAKIM ni lah semua dah ada Baik, kita sambung tajuk yang kita kata tajuk yang agak kalau kita kata panas, dia panas lah kalau kita kata dia untuk kita buat kajian secara akademik ataupun ilmiah, insya-Allah kita akan mendapat manfaat daripada pengajian tayarat fikriyah, akidah dan juga tayarat tayarat fikriyah. Al-Mu'asarah ini ialah aliran pemikiran semasa. Jadi ini adalah antara topik yang diperbahaskan dalam silibus SLPM, iaitu kita teruskan dengan tajuk yang keempat dalam kitab ini, dalam muka surat 335 kita baca itu sampai 335 minggu lepas, iaitu isu bid'ah dan anti mazhab. Isu-isu bid'ah dan juga anti mazhab. Baik, di muka surat 335 kita tengok sampai kesimpulannya. Kita berhenti masa di situ minggu lepas. Sebelum tu kita bagi mukadimah, kita bagi ingat balik, kerana kita kena refresh kita ni bukannya kuat sangat ingatan kita dobek kita tak kuat jadi kita orang kata apa, kita refresh balik. Saya dah jelaskan tentang takrifan, tentang latar belakang sirah dan beberapa tarikh kita kena tahu kronologi ulama bermula daripada selepas zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in tabi'in sampailah tabi' sampailah ke zaman kita ini dah 1400 lebih jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita dah kita terang tentang kemunculan gerakan Salafi Wahabi
Sebab apa kita kena bagi di sini dalam kitab ni kita tengok, kitab Jakim ni dia sebut Salafi Wahabi ataupun Wahabi. Sebab ini dirujuk kepada penggunaan ataupun melabel menjenamakan ataupun melabelkan diri kumpulan ini kepada Salafi, sedangkan fahaman yang digunakan ialah fahaman Wahabi. Ni kita tak mau kita menggunakan, mengeksploitasi. Ya, saya dah jelaskan sebelum ni apa itu ahli sunnah, apa itu salafi. Salafi ataupun mazhab salaf, golongan yang terdahulu, salaf golongan yang terdahulu, dan khalaf yang kemudian. Ya, ulama yang terdahulu, ulama yang kemudian. Dua-dua ini golongan yang termasuk dalam ahlu sunnah wal jamaah. Kita faham macam tu senang. Kita jelaskan kepada orang supaya orang tak keliru. Ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah tu ada yang salaf, ada yang khalaf. Salaf, khalaf. Tu yang wal jamaah tu jamaah semua. Yang selagi selari dengan Quran dan hadis, ya, dengan sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, sampailah kepada kita hari ini. Kita kategorikan sebagai kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Tak kira dia salaf ataupun khalaf. Yang masalah yang disebut di sini, kenapa kita sebut salafi tapi wahabi dalam kitab ni? Sebab mereka mengguna gelaran salafi tetapi membawa fahaman dokongan wahabi. Itu je kita nak ringkaskan bagi orang clear. Yang kita baca ni semua ni, dia punya perbahasan detail. Perbahasan. Ada lagi perbahasan dalam bab kata-kata kerja di universiti-universiti oleh doktor-doktor dalam bidang akidah dan tayarat ni. Ni sebahagian je. Satu penulisan je. Satu kajian daripada panel Jakim. Kajian lain lagi banyak lagi. Tu dia ya. Nak cerita. Ini sebahagian daripada panel kajian Jakim. Panel Jakim je. Jadi perbahasan dia berbagai-bagai sumber-sumber rujukan ya. Jadi kalau kita nak lebih, kita kena baca samalah kitab-kitab lain lagi, sumber-sumber yang lain. Ya, daripada sumber-sumber daripada kita nakal daripada pensyarah-pensyarah kita di universiti-universiti di Malaysia. Banyak tu. Ya, himpunan kertas-kertas kerja ya. Dalam topik perbahasan tentang tayarat fikriyah dan juga pahaman Wahabi ni, Salafi Wahabi. Ya. Ini kita ambil dalam ni sebagai Jakim, kita kata dia ada authority ya. Authority dan dia melantik panel untuk kajian Jakim. Jadi tadi saya dah sebut ya, kesimpulan yang paling jelas kita boleh nampak bahawa kita kena faham apa kerangka ahli sunnah wal jamaah tu. Ya, iaitu semua yang selari dengan Al-Quran dan sunnah, yang selari mengikut jalan Nabi, jalan sahabat dan tabi'in sampailah hingga kepada kita hari ini. Gitu juga jalan salafi, jalan khalaf, jalan salaf, jalan khalaf sampailah kepada kita sama. Tak ada masalah. Yang masalah pengikut-pengikut yang taksub, yang mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Tak kira lah golongan mana pun. Yang dia mengaku dia ni terlebih sunnah ke, dia terlebih sunnah, terlebih salaf ke, kita kena sebut kat dua-dua lah. Kita fair, kita fair. Sebab tu kalau di awal dulu, sebab tu ini kitab ni sebenarnya minta maaf saya sebut bagi kita, sebab kelas SLPM ni kita guna satu kelas aja. Kita tak pecah-pecah dah. Ya. Kerana kalau ikut kelas yang kita duduk masuk kelas dekat Masjid Negeri ni, ada 4 kelas yang besar. Jadi tak boleh nak letak kat mana. Kalau kita buat setiap kelas, yang lanjutan ni ada lanjutan 1, lanjutan 2, lanjutan 3, dah masuk lanjutan 4 dah. Lagi banyak kelas lanjutan daripada kelas SPM. Ya. Ni nak tergelak juga tapi itulah kepada
kita panggil ahli ilmu ni ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memang tegar dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kami mengucapkan tahniah. Ya, saya sangat menghargai tuan-tuan dan puan-puan yang kuat, yang rajin mengaji, alumni di masjid negeri ni. Ya, walaupun kelas terpaksa kita kumpul satu kelas. Ya, dan apa yang saya nak sebut di sini, bila tuan-tuan yang baru masuk ni tertinggal lah yang tahun sudah punya. Kita sebenarnya kita dah baca bab. Kalau di awal dulu kita tengok di muka surat belakang, muka surat 24. Saya nak sebut di sini bukan apa, dia ada kita kata apa, susunan dia, tertib dia tu kita baca ni. Di awal dulu ada berkenaan tajuk wasatiyah dalam akidah, muka surat 24 tu. Wasatiyah dalam akidah. Manhaj wasatiyah dalam definisi iman. Itu semua kita dah terang. Kena ada wasatiyahnya. Kesederhanaan dalam akidah ni supaya kita tidak jatuh tafriq dan ifrat. Ya, tidak terlalu rigid dan tidak terlalu loose, longgar. Tafriq ifrat, ya. Tak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Kita sampai akhirnya bila ketat dan longgar ni lah kita menyesatkan orang, membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Mengkafirkan muslimin, saudara kita. Allahu Akbar. Yang ni yang kita takut. Jadi kita pegang kepada manhaj. Ada manhaj apa? Wasatiyah lagi dalam akidah ni. Itu kita masuk daripada awal-awal lagi tu. Bila kita belajar ikut tertib ni, kita tenang je. Tak ada tengok orang je nak kafir. Nak sesatkan orang, nak membid'ahkan orang. Tidak. Kita tu sebab apa? Di sini apa? Kita rujuk pada dalil Quran. Ya Allah sebut dalam surah An-Nisa, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Maksudnya, wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas. Ni dia ambil perumpamaan pada ahli kitab ni, Yahudi dan Nasrani, jangan melampaui batas. La taghlu fi dinikum, dalam agama kamu. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Jangan salah. Allah dah bagi agama ni dah terang dah macam mana syaraknya, macam mana akidah, macam mana. Jangan kita guna atas nama Allah tadi, kita pula salah faham. Kita selewengkan. Ya. Jadi akidah kita jaga. Kita tak mau jatuh kepada melampau. Jatuh kepada akhlak yang akidah yang melampau. Sehingga mengkufurkan. Yang Allah tidak kufur, kita kufurkan. Yang Allah tidak yang Allah benarkan, kita tak benarkan. Kita takut. Ya, jadi sebab itulah kita belajar akidah ni ada dia punya garis, ada border dia. Ya, ada border dia. Ya, kita ada pagar dia ya. Ada benteng. So kita lihat dalam muka surat 335 tu balik tang kita berhenti tu ya. Tempat kita berhenti. Kesimpulannya, golongan salafiyah yang mendukung mazhab salaf ini wujud sebagai tindak balas kepada penggunaan ilmu kalam yang semakin berluasa oleh mazhab Asy'ariyah pada zaman tersebut. Jadi kita dah cerita sebelum ni. Sebenarnya kalau kita clear tengok Asy'ariyah, muncul Asy'ariyah, saya dah terang itu. Ya. Abu Hasan Asy'ari dah asal pun dia rot kepada golongan Mu'tazilah. Ingat yang tu. Abu Hasan Asy'ari dia membetulkan, dia menolak pahaman Mu'tazilah yang mendewa-dewakan akal, merujuk kepada falsafah bukan falsafah Islam, falsafah Yunan dan sebagainya. Jadi asal pun Imam Abu Hasan Asy'ari juga adalah seorang yang beraliran manhaj Mu'tazilah, tetapi beliau telah ijtihad dan keluar. Ya. Keluar daripada mazhab ini, daripada gurunya Jubai, ya dia keluar dan mengekalkan pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pahaman yang sebenar, pahaman Islam yang sebenar. Ya, dengan hujah-hujah, nas-nas Al-Quran, hadis.
ya, dan juga menggunakan logik akal untuk berhujah, berdebat. Ya, itu dipanggil ilmu kalam. Jadi Abu Hasan Asy'ari sendiri bawa keluar menolak pahaman-pahaman logik yang berlandaskan kepada akal semata-mata. Jadi kita kena tengok konteks ini. Sebab tu saya kata kita tengok dalam konteks ini, dalam apa yang kita faham dari kitab ni ya. Kita baca ni, Salafiyah mendukung mazhab salaf ini wujud sebagai tindak balas. Kalau Salafi bertindak balas kepada Asy'ariyah kerana mengata Asy'ariyah pakai akal, adakah logik pula Abu Hasan Asy'ari tadi menolak Mu'tazilah akal lawan akal? Adakah dua-duanya bertelagah kerana akal? Ni kita tengok di sini. Ya. Ni dia nak bawa isu ni. Ya. Yang dikatakan konon-kononnya menonggang, memakai apa nama pahaman apa ni, yang saya sebut dulu. Mereka merujuk kepada mazhab Hambali. Mereka kata mereka menonggang Al-Ghazali, menonggang nama Ibn Taymiyah, menonggang nama Hambali tadi, Imam Ahmad bin Hanbal, untuk menolak Abu Hasan Asy'ari. Sedangkan kita tahu akidah apa yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari yang merupakan pengasas akidah kepada apa ni, pahaman Ahlussunnah wal Jamaah ini ialah juga menentang metod akal semata-mata, yang meletakkan logik akal yang mengatasi wahyu. Jadi itu kita kata metod Asy'ariyah yang kita kaji di sini, yang kita pegang, metod yang wasatiyah. Tidak terlalu kepada melampau menggunakan akal, sehingga kita tahulah sebelum ni kan apa dia masalah-masalah apa ni Mu'tazilah sehingga mengatakan Quran itu makhluk dan sebagainya lah, banyak lagi ya. Itu kita kata akal mereka lebih, dan menolak pahaman-pahaman yang bukan pahaman yang, sebab Abu Hasan Asy'ari terlebih dahulu daripada pahaman-pahaman yang Wahabi ini. Wahabi kemudian 1000 lebih. Abu Hasan Asy'ari 260 Hijrah lahir. Itu saya sebut daripada awal, tarikh tu, sejarah. Ibn Taymiyah 700 lebih. Jauh dengan Abu Hasan Asy'ari. Mereka mengatakan mereka mengikut salaf. Salaf ni yang terdahulu, tetapi menonggang menggunakan nama Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah yang sangat kemudian. Malah kemudian jauh daripada Abu Hasan Asy'ari. Dan bertelagah pula dengan, berkonflik pula dengan menuduh Abu Hasan Asy'ari pula. Dia tak menggunakan apa ni aliran Asy'ari, dan Abu Hasan Asy'ari dan menuduh beliau tidak salah. Kalau kita tengok tarikh salaf sendiri pun, kalau kata tiga kurunnya yang sebagaimana Nabi sifatkan, ya, thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum, kemudian kurun selepas aku, kemudian kurun selepas. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, dan kemudian selepasku, dan kemudian selepasku, kurun selepasku. Maknanya 300 tahun. Siapa yang lebih salah sebenarnya? Ulama. Mazhab yang kita kata mazhab fiqh lagi awal lah, mazhab 4 ni. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 4 ni lebih awal lagi. Lagilah salah. Lepas tu baru kemudian 200 lebih baru masuk Abu Hasan Asy'ari ni yang itu pun selepas kita kata tadi, ya, menentang pahaman Mu'tazilah. Kau tak ada pahaman Mu'tazilah pun, itu ya terus dia macam tu, tak ada apa masalah isu akidah. Bila ada isu akidah, adalah ulama yang counter. Adalah ulama yang counter je. Itu je. Bukan nak berbalah. Ya. Jadi kita kena faham dia punya kronologi ilmu pengetahuan yang berkembang berlaku dalam sejarah perkembangan Islam. Itu. Jadi di sini Salafiyah mendukung mazhab salaf itu wujud sebagai tindak balas. Dia wujud sebagai tindak balas ilmu kalam yang kita kata yang sudah wasatiyah oleh Asy'ariyah pada zaman tersebut. Ia semakin popular pada zaman Ibn Taymiyah. Yang menolak kuat-kuat tu timbul memula pada zaman Ibn Taymiyah. Tu kita kata, kita nak kena tahu yang mula start yang menolak pahaman akidah yang wasatiyah tadi,
Sebab yang kita kata wasatiyah, kerana kita nampak je lah tadi dah menolak fahaman Mu'tazilah, ya, yang agak keterlaluan melampau dalam pemikiran. Kita ambil yang balik kembali kepada nas yang kita belajar akidah tauhid. Sumber kita nakli dan akli. Ini yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari. Kemudian datang pula golongan yang kemudian ni menganggap lagi apa ni? Abu Hasan Asy'ari pula menggunakan akal. Golongan Asy'ariyah dan pengikut-pengikut dia. Mungkin ada seorang dua yang apa ni mungkin apa ni terlajak dalam menggunakan pemikiran. Ya mungkin ada. Ya. Dan tetapi kita tak boleh nak tuduh itulah fahaman Asy'ariyah, fahaman Abu Hasan Asy'ari sendiri. Tidak. Tak bolehlah kita hukum macam tu. Hukuman yang keras. Jadi nak ada wasatah. Tidak keras belah sini. Ya, belah yang akan melawan Mu'tazilah tadi. Tidak pula yang puak-puak yang dikatakan menonggang atas nama Ibn Taymiyah. Sebab saya secara peribadi, melalui bacaan-bacaan, saya cukup takut nak menghukum, tak kira lah, nak menghukum ulama'-ulama' ni sebagai kafir. Allah, walaupun ada. Ya, kita tengok pandangan-pandangan yang banyak menyatakan bahawa Ibn Taymiyah ni tersasar. Ya, tapi ulama' Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dalam menghukum. Itu yang saya respect di atas wasatiyah dalam akidah. Sebab Ibn Taymiyah juga seorang ulama dan kewibawaan berkaliber. Dia seorang yang berwibawa dan ijtihad dia. Ijtihad ulama'. Ijtihad ulama'. Kita kalau orang awam, apa tahap kita? Kita pun tak sampai tahap tu. Sudah tentu ijtihad ulama' lagi tinggi kedudukan dia. Dan ijtihad pula memang dia terdedah kepada yang benar dan juga ada yang salah. Sebab kita bukan maksum. Selagi dia yang maksum Nabi je. Tapi kita kena ingat ulama' statusnya lebih tinggi. Kerana ulama' jamak kepada alim. Orang yang alim. Al-ulama' wa innal ulama'a warathatul anbiya'. Nabi bersabda, sungguhnya ulama' itu waris kepada Nabi. Nabi pun iktiraf ulama'. Jadi bila ulama' berijtihad, ni yang kita kata tajuk awal-awal tadi, bid'ah dan anti mazhab. Bila kita tolak mazhab, kita tolak ulama' lah. Tolak apa lagi? Mazhab itu didokongi oleh ulama'. Ni kata fahaman puak-puak Wahabi ni, dia kita ulang balik. Dia kata dia pegang pada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah. Quran Sunnah. Macam mana faham Quran Sunnah ni? Tu kita dah sebut minggu lepas. Kumpulan yang harfiyah ni. Harfiyah pula. Harfiyun. An-naqliyun. An-nasiyun. Golongan yang literal. Faham Quran dan Sunnah secara literal. Sebut faham, terima Quran dengan Sunnah je. Tapi orang nak faham isi Quran dengan Sunnah tu. Bukan ambil nama je. Hak lain, kafir. Pakai akal, pakai logik akal, kafir. Ilmu mantik yang melibatkan akal, tak boleh terima. Tak payah belajar. Belajar kafir. Ini saya sebut, ini bukti sendiri. Saya sembang seorang dengan saudara saya yang belajar di Saudi sendiri. Ni saya sebut ni. Ya. Ilmu mantik di Saudi tak boleh belajar. Haram belajar. Ni saya bercakap kalam dengan orang yang belajar di sana. Ni. Macam mana kita nak tolak ilmu bila kita tolak ilmu mantik, ilmu logik, ilmu akal, makna macam mana kita tak nak gunakan akal kita nak guna Quran dan Sunnah tu macam mana? Nak faham Quran dan Sunnah pun dengan akal. Dengan ada ulama'. Kalau kita dah tolak mazhab, tolak ulama', kita belajar dengan malaikat ke? Soalannya. Ya, kita belajar dengan malaikat ke? Gitu. Cara kita nak faham balik ni. Kita nak jelaskan logiknya. Jadi, ia semakin popular zaman Ibn Taymiyah dah mula. Sebab, walau bagaimanapun saya sebut sini, ulama' ahli sunnah sangat berhati-hati. Walaupun Ibn Taymiyah ni memang ada isu. Oleh ulama' ahli sunnah wal jamaah, memang isu. Ya, ada masalah tentang pandangan-pandangan dia yang keras.
termasuklah dalam bab ini yang kita kata bila dibahas dalam bab-bab ayat mutasyabihat dan sebagainya ya. Ni dakwaan sumber pun dah macam-macam, pening dah kita. Jadi kita nak selamat, kita anggap ini satu ijtihad. Sebab bab bila sebut pasal ayat mutasyabihat ni baru satu benda je pun, tak perlu kita berbalah. Selalu kita dengar berbalah ni pasal ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang kita duk balah pasal orang duk kata pasal tajasim lah, apa ni meletakkan Allah pada tempat, menempatkan Allah. Saya tak mau yang ni dalam masuk dalam bab tuduhan ke apa, sebab dulu ulama salah dah, khalaf dah selesai. Dua je kaedahnya, takwil ataupun tafwid. Tafwid ataupun takwil. Dua-dua dah itu khilaf dan tak ada berbalah. Dua-dua disiplin cukup tinggi. Tidak ada kafir mengkafir. Kenapa yang kita zaman sekarang pula duk kafir mengkafir ni, tuduh menuduh, yang duk tuduh orang tajasim apa benda semua pun saya tak setuju. Duk terlebih sunnah sangat pun yang melampau. Tak dengar daripada mana ni pun main tuduh. Walaupun kita kata, mungkin kita faham, tersilap faham. Kita sebut, kita kata apa nama, Ibnu Taimiyah menyebutkan pasal tajasim. Walau saya baca macam-macam sumber ya. Tapi saya tengok di sini ada satu sumber daripada apa, pandangan daripada ulama kita sendiri, apa tu ini apa, mana disebut di sini. Okey. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ini apa nama ulama daripada Syria kan, yang terkemudian ya. Sebut tentang Ibnu Taimiyah. Tuduhan tu dia sendiri tak jumpa. Ya, disebut di sini, dan kami, muka surat 338 tu. Dan kami sangat hairan bila mendapati golongan pelampau yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Sehingga mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Tu saya kata saya pun tak setuju. Walaupun saya dengar, kalau kita kata kita setakat dakwa dia mentajasimkan apa semua, tapi kita dakwaan dia tafwid, tidak takwil. Maknanya dia meletakkan apa disebut di sini ya. Dan aku telah lama mengkaji untuk mendapatkan mana-mana pemikiran atau kalimah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang boleh disabitkan kepada tajsid ataupun sebagaimana yang dinakalkan oleh As-Subki atau selainnya. Namun aku tidak mendapati langsung. Sebaliknya apa yang aku dapati, beliau dalam fatwanya sentiasa menyebut bahawa bagi Allah tangan sebagaimana firman-Nya. Beristiwa di atas aras sebagaimana firman-Nya. Allah kata Allah istiwa, Ar-Rahman ala arsy istawa. Sebagaimana firman-Nya. Kita yang duk bagi lebih-lebih kata Allah duduk macam duduk atas kerusi lah apa. Kadang-kadang ini yang kita takut. Takut fitnah-fitnah, kita sambung-sambung fitnah, kita takut. Kita takut ya. Saya selagi saya tak jumpa sumber-sumber yang kuat ni, saya pegang pada yang mana yang ada, sumber yang ada daripada para ulama kita. Ya. Dua-dua ada selain pada Said Ramadan ni, ada juga yang ulama-ulama yang contemporary daripada Al-Azhar dan sebagainya pun ada. Tapi kita masih dalam mengkaji. Ya, masih, dan kita berhati-hati. Saya terima kerana semua ulama yang saya sebut tadi, semua ulama ahli sunnah sangat berhati-hati. Tidak mengkafirkan. Ulama yang betul-betul, ulama yang hebat, ya, ulama yang kita sebut tadi, semua berhati-hati. Sangat berhati-hati untuk tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah dengan semudah-mudahnya kita. Ya, ni ijtihad daripada ulama. Jadi saya berpegang pada itulah. Tak apalah tuan-tuan, saya nak mengelak daripada perbalahan. Takut nanti tuan-tuan pula kata, apalah Imam Shaw ni. Ini pun nak jadi Wahabi ke tidak? Saya takut macam tu. Kita kadang-kadang nampak bila kita bercakap macam ni, orang kata kita mehak yang automatik nak cop. Jangan cop. Saya sendiri dari sini mengaduk tengah mengajar ni menolak pahaman-pahaman Wahabi ni. Ya. Tapi kita kena adil untuk menjelaskan kepada golongan yang terlalu mengaku sunnah sangat ni.
sehingga mengkafir, menuduh bukan-bukan, sehingga mengkafirkan Ibn Taymiyah lagi. Na'udzubillah min zalik. Kita takut kita termasuk golongan orang yang mudah-mudah mengkafirkan orang, masuk dalam takfir, ya. Kita bukan wasatiyah dalam akidah. Ni disiplin kita. Bila kita belajar, kita kena peganglah disiplin kita, ya. Okay. Jadi beliau juga terkenal sebagai tokoh yang paling kuat dalam menentang kebatilan dan kesesatan. Memang kita tahu Ibn Taymiyah dia ni cuma membawakan yang kita nampak ulama yang dalam kita pengkaji-kajian ulama ni nampak Ibn Taymiyah ni keras di sudut tu. Dalam kesesatan yang dibawa oleh golongan Syiah, dia kuat menentang Syiah dan juga tarekat Sufi. Ini pun satu subjek yang boleh diperbahaskan lagi. Ya, kena luah lagi. Memang kita terima, itu kita kata, sebab kita tengok ada pahaman-pahaman Ibn Taymiyah ni yang agak dari segi disiplin ilmu Islam ni, contohnya bab sufi, ya, tasawuf dan sebagainya, ya. Tarekat sufi ni sebahagian juzuk daripada tasawuf. Tasawuf tu sendiri diterima, tarekat yang benar pun diterima. Bila ada satu bila Ibn Taymiyah, ya, berkaitan dengan berhujah tentang berkait dengan kesesatan yang dibawa oleh golongan Syiah, kita kena positif juga. Maknanya yang batil dalam Syiah dan juga batil dalam tarekat. Ada je tarekat yang batil, yang tak ada sumber sanadnya apa benda. Ini yang kita masih kita husnuzan. Kita husnuzan. Dalam wasatiyah kita husnuzan. Ya Allah, Tok Iman ni banyak sangka baik. Kita memang itulah disiplin kita. Kena sangka baik kepada ulama kita. Ya. Ni saya nak sebut di sini. Kita nampak, itu kita kata, kalau kita agak pegang terlalu keras belah kepada kita nak kata kita pegang belah ahli sunnah sangat, lepas tu kita pakai nama Asy'ariyah lagi lah. Ya. Kita pula salah. Sehingga kita menuduh macam-macam dekat Ibn Taymiyah. Sebab kita nampak di sini ayat dia, Ibn Taymiyah menolak Syiah. Memang kita terang-terang, kita dah mengaji sebelum ni, Syiah memang sesat lah. 90% ke atas lah kita kata, ya. Memang tak selari dengan Islam. Ya, jadi begitu juga tapi macam Sufi ni, tarekat-tarekat ni tidak. Ya, tarekat Sufi ni sebahagiannya mungkin kita berhusnuzon bersangka baik. Ibn Taymiyah menolak yang batil, ya, yang menggunakan nama tarekat. Okay. Maka umat Islam pada ketika itu dapat dilihat terbahagi kepada dua kelompok. Satu kelompok menjadi pengikut Ibn Taymiyah yang nak bersih-bersih semua ni, ya, yang kuat sangat ni. Kita nampak dia adalah benda yang serupa tadi kan, yang perumpama yang bila tolak Sufi, hak ni pun nak tolak. Sampai kat zaman kira ni, sampai Sufi ni tarik tasawuf ni ayat acak. Tuan-tuan tahu sendiri kan, dah dengar puak-puak kat Malaysia ni kan. Ni yang zaman sekarang ni terus. Ibn Taymiyah tolak hak batil-batil je. Sampai ke kita tasawuf terus ayat acak. Dengar ada kan? Malah nak sebut ni. Tapi di Perak dulu kena cukup dah ni. Puak Wahabi. Dah lah mari daripada negeri luar, mari ceramah sini bab huru-hara kat Perak pula. Siap ayat acak lagi teruk. Orang tolak hak yang sesat tu, buang terang elok-elok. Mari ni ambil rangkung semua. Ayat acak, kita tak dengar lagi dia kata. Kita nak cakap Kedah kat, tak dengar lagi. Nak cakap Penang kan, tak dengar lagi lah. Dia kata ahli sunnah ayat acak pula. Ni memang haru biru ni. Main ikut orang, ikut dan ni terus. Pengikut ni kita kata dia jadi taksub. Hak belakang-belakang ni, bila pengikut ni yang dia jadi keluar pendapat huru-hara ni. Tok Guru ijtihad, ada silap-silap sikit-sikit tu. Tok Guru itu ijtihad Tok Guru. Yang anak buah ni yang taksub dengan Tok Guru ni jadi sesat lebih. Tu. Ya. Jadi
satu kelompok pengikut kuat Ibn Taymiyah dan mengambil pandangan-pandangannya sehingga mereka menggelarnya sebagai Syekhul Islam. Sementara kelompok kedua pula menentangnya, mengkritik pandangannya, bahkan menyesatkannya. Oh, ni yang tu saya kata kena ada wasatiyah ya. Hak yang tadi ni sampai Ibn Taymiyah pun kafir. Satu lagi pengikut Ibn Taymiyah, satu lagi Ibn Taymiyah kafir. Kita nak yang wasatiyah yang dibawa oleh kita nak sebagai imam akidah kita, iaitu Abu Hasan Asy'ari. Dalam metode ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah kita sebut. Yang utama contoh kita Nabi lah. Ya, Nabi SAW. Ni kita kata manhaj yang Abu Hasan Asy'ari ni ikut manhaj daripada Nabi SAW, para sahabat sampai ke zaman dia. Tu pun nak kena faham betul-betul tu. Seterusnya aliran Salafiyah ini dikembangkan dengan lebih keras lagi di bawah Bimba. Dia jadi, tu saya kata, bila pengikut ni yang jadi keras ni, keras sampai jadi ayat cak tadi ni. Tu contohlah nak cerita. Sampai dia pegang sampailah mari kepada zaman Muhammad bin Abdul Wahab ni, Wahabi ni. Wahabi ni sebab dia kemudian Ibn Taymiyah awal lagi. Dia kemudian pula lagi. Ni. Mari yang Wahabi ni banyaklah tuan-tuan, banyaklah. Ya. Maulidul Rasul pun haram. Semua ya. Doa-doa apa semua yang selawat-selawat ni pun yang lebih-lebih ni dia bila berlebih sangat selawat dia dah menjadi haram dah. Ya, dilarang syirik lah apa semua. Allah, orang semua habis jadi syirik ni. Orang pun semua jadi syirik. Yang kita heran di Malaysia ni duk ikut ni. Tapi pakai nama Salafi tu yang kita duk sebut Wahabi Salafi tu. Salafi Wahabi. Tak mengaku sampai sudah. Duk mengaku Salafi. Nak mengaku ahli sunnah tak berani. Sedangkan tadi kita dah tegang di peringkat awal, Salafi itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Hang guna nama Salafi tapi nak tolak ahli sunnah mana boleh. Tu kita kata sebenarnya nak tolak ahli sunnah makna dia adalah Salafi Wahabi sebenarnya. Itu senang. Clear, nampak, jelas. Sebab doktrin pun sama. Doktrin mengkafirkan orang, menyesatkan orang, membida'ahkan orang. Dan apa yang dibawa tadi, contoh-contoh tadi, mengkafirkan orang sambut Maulidul Rasul, baca Quran untuk orang mati apa semua kan, hadiah. Sedangkan Al-Quran sebut suruh kita bagi hadiah ni kepada orang yang dah meninggal. Kita doakan dia. Apa benda dah ada dalam Quran? Alasan kita tak ada dalam hadis. Ya Allah. Quran dengan hadis tahulah kedudukan dia. Quran lah dulu. Yang pasal Quran pun kita ke tepi. Dah lah yang hadis tu pun kita salah. Salah guna hadis pula tu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tu dalil tu depa balik pula. Depa kata siapa bila bercakap dusta tentang Nabi. Depa kata kita pula hak ahli sunnah ni. Bila tak ikut sunnah kita lah. Kita lah yang berdusta pada Nabi. Sedangkan siapa yang berdusta pada Nabi? Nabi terang kod lain, depa kata kod lain. Depa tak depa kata tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Jadi dia siapa yang berdusta pada Nabi? Pandai-pandai kata bukan sunnah. Ini tidak sunnah, ini tidak sunnah. Bahaya tu. Ini Nabi tak buat. Yang ni Nabi buat. Nabi tak buat, yang ni Nabi buat. Yang ni Nabi tak buat, yang ni Nabi buat. Orang lain tak buat. Orang lain buat benda yang Nabi tak buat. Itu sunnah macam tu ya. Siapa yang berdusta kat atas Nabi? Kalaulah mereka faham silap yang tu, sedangkan Nabi buat, Nabi benarkan, Nabi galakkan, dan itu adalah sunnah, tapi kita kata tak sunnah, siapa yang berdusta kat atas Nabi? Itu persoalan yang saya nak sebut tadi, yang dusta kat atas Nabi. Siapakah yang disifatkan sebagai man kadzaba alayya muta'ammidan? Siapa berdusta kat atas aku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sedialah tempat tinggalnya dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita takut. Jadi tambah keras lagi di bawah Muhammad bin Abdul Wahab. Tengok muka surat sebelah pula. Pada kurun ke-12 hijrah sehingga dah lewat dah. Muhammad bin Abdul Wahab ni 1206.
Akhirnya aliran ini tampak kukuh terutamanya di Arab Saudi. Tadi dah saya tersebut dah tadi kan. Ni kita sembang terus dengan orang yang mengaji di Saudi. Adik-beradik kita yang mengaji sana. Alhamdulillah lah dia selamat. Alhamdulillah dia sebut. Tapi ni dia dedahkan. Sebab dia ambil kuliah luar. Nasib baik. Dia ambil kuliah bahasa je. Bukan kuliah lain. Kuliah lain ni hak mana subjek sepatutnya kena belajar mantik. Macam saya, kita daripada Malaysia lagi, tak kira lah di mana-mana negara. Kalau belajar usuluddin, ni akidah, kita akan belajar ilmu logik, ilmu mantik yang bersumberkan daripada sumber logik yang selari dengan Quran. Tak salah. Sebab kita ingat awal-awal lagi kita sebut, kita belajar apa sumber akidah ni adalah nakli akli. Saya selalu ulang sebut kan. Nakli Quran hadis, patut akal. Akal menyokong. Tapi kalau akal tadi bertentangan dengan wahyu, nakli tadi kita tetap utamakan wahyu. Clear tak? Ada nampak saya macam Mu'tazilah? Tidak. Macam liberalism? Tidak. Semua kita belajar dalam tayarat kan. Ini sampai nak tolak akal langsung, tolak mantik, apa cerita? Kita kata di sini. Yang kukuh aliran ini bertapak terutama di Saudi dan beberapa tempat lain di dunia Islam. Seumpama di India dan Pakistan. Ya. Okey. Baik. Okey, nanti kita tengoklah kesilapan Wahabi. Okeylah, nanti kita sambung lagi insya-Allah. Ya. InsyaAllah kita sambung pada minggu ketiga nanti insyaAllah ya. Kita masuk dalam kesilapan Wahabi. Kita hujah lagi. Tak apa. Biarlah kita baca sampai orang kata apa. Sampai kita puas. Kita dapat kefahaman insyaAllah kita doakan. Kita baca ni bukan cerita nak mencari salah. Supaya kita mengelak, kita dapat selamat daripada terjebak pada akidah ni. Sebab zaman sekarang ni media sosial. Anak-anak cucu kita, cucu kita buka je ni, ambil mentah-mentah terus. Ini nampak logik akal ni dah terjebak dengan Mu'tazilah, dengan liberal. Ini nampak betul ni, kita akan berpegang kepada Quran dan Sunnah. Berpeganglah Quran Sunnah. Lalah terkena Wahabi Salafi. Kita pun dengar Quran dan Sunnah ya. Kita mengaji memang untuk guru ajar Quran Sunnah. Memang betul. Memang diajar oleh akidah ahli sunnah wal jamaah pegang Quran dan Sunnah, tapi bukan literal. Harfiyun, tidak menjadi orang-orang yang secara literal faham Quran Sunnah, tak ambil isi dia. Ya, wallahu alam. Cukuplah. Nanti kita sambung lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.